dalam ihram, kerana peluang itu kadang-kadang hanyalah peluang sekali seumur hidup, walaupun ada kemampuan pergi setiap tahun, tetapi bergantung kepada dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan ibadah haji tersebut. Jadi salah satu perkara yang lain adalah zakat, yang merupakan salah satu daripada rukun Islam yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita sentiasa baca bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu terbina di atas 5 perkara, dan salah satu daripada yang 5 itu adalah melakukan ibadah zakat. Zakat ini adalah ibadah maliyah, ibadah kehartaan, yang menyebabkan secara ekonominya akan melibatkan sebahagian daripada harta kita dikeluarkan. Apa yang kita berusaha dalam kehidupan kita untuk mewujudkan wealth, mewujudkan kekayaan, maka we have to give away a portion of our wealth. Kita perlu keluarkan sebahagian daripada harta kekayaan kita itu. Dan bila mana demikian, ia menjadi ujian hakikatnya, kan? Saya ingat lagi arwah Datuk Ismail Kamus ceramah, kan? Dia kata waktu sikit-sikit kita mudah bagi, tapi bila kita dah jadi makin kaya, kita rasa berat. Siap datang tanya ustaz lagi, ustaz ada ke zakat banyak-banyak ni? Ujian. Sedangkan itu adalah salah satu daripada rukun Islam. Dan barangkali pagi ini tuan-tuan sekalian, saya nak cuba sebutlah beberapa perkara yang mungkin merupakan blind spots, iaitu sudut-sudut yang kita tidak nampak. Rupanya ianya adalah sebahagian daripada perkara yang kita perlu tekuni agar kita telah melaksanakan kewajipan melakukan zakat dengan baik. Hadirin sekalian, yang pertama sekali adalah apa kaitan di antara zakat dengan Ramadan, kan? Yang paling berkait di antara zakat dengan Ramadan adalah kewajipan fitrah, zakatul fitrah. Zakat ada 2, iaitu zakat badaniyah dan juga zakat maliyah. Zakat badan macam cukai kepala, cukai kepala lah istilahnya, iaitu ke atas setiap individu yang ada kemampuan, yang didefinisikan oleh para ulama ada kelebihan harta, khususnya pada malam Aidul Fitr, maka wajiblah bagi dia untuk melakukan zakat fitrah. Sama ada nilaiannya itu dengan sebab fatwa, maka ada setengah negeri sampai ada 3 nombor. Ada RM7, ada RM14, RM21, seperti mana di wilayah persekutuan, seperti mana di negeri Kedah. Maka itu kita pilihlah sendiri yang mana kita bayar, sebab yang menjadi asas kepada 7, 14 dan juga 21 tersebut adalah jumlah segantang makanan ruji yang kita makan. Jadi RM7 itu barangkali segantang bagi beras yang murah, makanan rujinya RM14 itu beras yang sederhana, dan RM21 itu adalah yang lebih mahal lah, bergantunglah kepada apa yang kita makan, seperti mana fiqh zakat bagi zakat fitrah tersebut. Jadi dalam konteks zakat fitrah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, zakatul fitri tuhratun lis-saimi minal laghwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Zakatul fitri tuhratan lis-saimi minal laghwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sepupu baginda Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitr ini, zakat fitrah ini adalah penyuci kepada orang-orang yang berpuasa daripada segala rafas, daripada segala perkara lara dan juga perkara yang rafas. Jadi dalam kita melakukan ibadah puasa Ramadan, maka ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Jadi Rasulullah menyebutkan bahawa kekurangan itu ditampung, disucikan oleh zakatul fitr, zakat fitrah yang dilakukan oleh kita. Dan yang kedua, berperanan sebagai tu'matan lil masakin, berperanan untuk menjadi makan kepada orang miskin, kan? Orang yang di hari raya semata-mana orang lain bergembira, maka dia tidak ada kemampuan, maka
Itulah sekurang-kurangnya dalam sekali setahun diagihkan harta daripada yang kaya, supaya yang miskin pun dapat merayakan Aidul Fitr itu dengan cara yang sebanding dengan orang lain. Dan Nabi menyebutkan barang siapa yang melakukan ibadah tersebut sebelum daripada salat, iaitu sebelum salatul Aid, sebelum daripada salat hari raya, maka itu zakat, kata Nabi. Tapi siapa yang melakukannya ba'da salah, selepas daripada salat raya, maka itu adalah sadaqatun minas sadaqat. Itu tinggal jadi sedekah lah. Bukan lagi sedekah, bukan lagi zakat. Jadi time frame tu very important, penting. Walaupun jumlahnya sama. Orang Muslim yang mutadayyin, yang menjaga, tak akan terlepas sampai sembahyang raya pun tak bayar zakat fitrah lagi. Jadi kalau dia bayar juga, maka itu sedekah. Jadi apa jadi pada zakat fitrah dia? Kena qada lah. Kena qada lah. Qada'uz zakah. Perlulah dia mengqada'kan zakat fitrahnya itu, kerana dia telah tidak melakukannya pada waktu yang ditentukan. Jadi rasanya janganlah di kalangan kita ni terlepas perkara tersebut. Memang dalam konteks zakat fitrah ada waktu afdal dan sebagainya kan. Semalam saya berwebinar di laman web Lembaga Zakat Negeri Kedah. Tajuk dia defisit agihan zakat. Sebab zakat Kedah ni dia ada zakat on tap, ada app yang secara real time kita boleh tahu berapa collection sekarang dan berapa distribution sekarang, real time kan. Seluruh negeri Kedah dapat diketahui. Jadi for the past 5 days jumlah agih lagi besar daripada jumlah kutip. Nampak? Semua orang boleh nampak. Keluar lagi banyak daripada kutip. Kan? Walaupun, dan sebab itulah diberikan tajuk defisit tu. Walaupun secara realitinya kalau nak sebut defisit dalam definisi ekonomi, kita tak tengok on daily basis, kita tengok on annual basis. Kan sama macam bajet negara kan, fiscal policy. Satu fiscal policy yang defisit bila mana government revenue is less than government expenditure. Pendapatan kerajaan lebih kurang daripada belanja kerajaan. Jadi dia tengok setiap tahun. Sebab hari-hari ini barangkali bermusim. Zakat ni memang benda bermusim pun. Semalam satu figure yang saya dapat di Kedah, kalau pengalaman tahun lalu kutipan zakat fitrah, tahun ini disasarkan 12 juta. 50% pembayar zakat fitrah membayar pada malam raya. 50% yang bayar dalam tempoh sepanjang bulan Ramadan. Secara peribadi bagus, sebab semua nak kejar fadilat. Kan waktu afdal kan, secara peribadi baguslah. Tapi secara apa implikasinya kepada penerima? Kita telah mengerjakan, menyusahkan hidup Amil pada malam raya. Agak-agaknya Amil pagi raya tu boleh ke terus pergi agih? Kan dia pun nak beraya juga. Dan kita telah menyebabkan tidak sampainya zakat fitrah itu direct pada asnaf pada waktu seperti kita beraya, dia pun tak dapat benda tu pada waktu tersebut. Kaedah fiqh mengajar al-af'al al-muta'addi afdalu min al-qasir. Benda-benda yang melibatkan maslahah teramai ini patut didahulukan daripada benda yang al-qasir, benda yang hanya memberi manfaat kepada peribadi. Niat kita apa dia? Nak dapat fadilat. Carilah waktu yang paling afdal malam raya. Itu kita. Siapa yang dapat manfaat? Kita. Ummah sepatutnya golongan asnaf itu mendapat bantuannya kalau boleh cepatlah, terutama sekali yang jadi bantuan-bantuan menjelang hari raya ni. Jadi kita we have to weigh between the two lah. Timbanglah, kita nak manfaat peribadi, kita nak fadilat ke, kita nak zakat itu disampaikan kepada asnaf sebelum daripada menjelang hari raya. Jadi itu satu perkara yang saya belajar semalam lah. Rupa-rupanya data kan, ini zaman big data kan. Kita tengok data di Kedah punya data, 50% pembayar zakat fitrah membayar pada malam raya. 50% yang lain bayar pada tempoh-tempoh yang lain. Terpulang pada tuan-tuan, saya cuma lontarkan
Dan untuk makluman, saya dah selesai dah zakat fitrah saya tak tunggu malam raya. Itu pun nak kena qada sikit kan. Kenapa saya kata saya nak kena qada sikit? Saya duduk di wilayah, jadi saya bayar di wilayah lah. Wilayah ni ada 3 harga, 7, 14, 21, dan saya tak perasan ada 3 tu kan. Ingatkan satu saja. Jadi bila pergi sembahyang subuh kat masjid, amel tu cik zakat fitrah ya berapa? RM7 dia lah. Dia tak cerita, tak disclose kat saya ada 14, ada 21. Saya ni kumpulan makan beras pasang nanti tuan-tuan. Jadi saya tak makan beras hancur. Atau jadi saya rasa saya wajar bayar yang lebih sikit lah. Wajar bayar yang lebih sikit, dan yang lebih tu kena ditambah lah lepas pada ni. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau yang jadi amil zakat di tempat yang 3 tu kena disclose kepada pembayar zakat. Kita ada 3. Kita ada 3 pilihan. Jadi pilihlah nak bayar yang murah ataupun yang bayar mahal. Itu yang pertama, iaitu zakat badaniyah, zakat badan, iaitu zakat fitrah dan peranannya. Dan yang kedua adalah zakat maliyah, zakat kehartaan. Zakat kehartaan. Dan zakat kehartaan ini banyak ijtihad berkaitan dengannya yang berkembang mengikut masa. Sebab itu dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala bila membicarakan tentang zakat, bila menyebutkan, sebab zakat ni ada 2 je komponen dia, kat mana nak kutip ataupun apa yang kena zakat, dan ke mana nak agih kan, mana nak dapatkan, mana kutip, mana nak agih. Tentang di mana nak agih, Allah Subhanahu wa taala perincikan asnaf yang 8 kan. Dah tak ada dah lebih daripada itu, asnafnya lah 8. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim, hingga akhir. Itulah ayatnya. Sesungguhnya zakat itu adalah untuk kumpulan fuqara, untuk kumpulan masakin, untuk amil, dan 8 yang kita ketahui tersebut. Tak ada yang ke-9, tak ada yang ke-10. Cuma tinggal lagi kadang-kadang definisinya dikembangkan. Dalam konteks pentadbiran halal wal Islam, jawatan kuasa fatwa lah. Contoh apa dia? Contohnya riqab. Riqab ni siapa asalnya? Jadi riqab asalnya hamba yang nak memerdekakan diri. Sekarang dia lagi hamba, jadi nak salur ke mana? Jadi sekarang ni walaupun tak ada lagi hamba, orang yang menjadi hamba orang lain yang berhajatkan kepada zakat untuk mengembalikan kemerdekaan kepada diri dia, tapi ada bentuk-bentuk perhambaan baru. Contoh najis dadah. Jadi ada jawatan kuasa fatwa yang mengembangkan maksud riqab, termasuk untuk membiayai usaha-usaha bagi menyelesaikan ketagihan dadah. Jadi harus menggunakan duit zakat bagi tujuan tersebut. Ini jawatan kuasa fatwa lah. Di Malaysia ini yang menentukan, yang membuat pengembangan kepadanya. Sama dengan fuqara dan juga masakin kan. Sebab apa definisi di antara fuqara dan masakin? Apa beza dia? Apa beza fakir dan miskin? Bezanya adalah melihat kepada haddul kifayah. Haddul kifayah adalah hak cukup. Hak cukup. Hak cukup ni maksudnya seseorang individu tersebut, apakah yang dimaksudkan dia setelah ada kecukupan, sehingga tidak lagi boleh kita panggil dia sebagai fakir dan juga miskin. Untuk dia survive di satu tempat tersebut, maka apakah keperluan kehidupan dia secara wajar, bukan secara luxury, secara wajar lah. Apa hak dia? Sudah tentu berbeza mengikut lokaliti kan. Duduk di luar bandar, kecukupannya berbeza dengan berada di tengah-tengah kota. Maka ini fatwa menentukan lah apa keperluan dalam konteks. Kita ambil negeri Selangor lah, Shah Alam dengan Sabak Bernam berbeza. Dari sudut kecukupan untuk seseorang tu survive di tempat sedemikian. Kalaulah keperluannya, kita ambil contoh 1000, ini hadul kifayah, tinggal di Shah Alam seseorang individu itu 1000. Kalau dia cuma boleh fulfill 50% of 1000, itu fakir. Dia punya pendapatan isi rumah, household income, cuma RM450.
500 pun tak sampai. Maksud 50% daripada 1000 pun tak sampai. Ini fakir. Kalau pendapatannya di antara 500 sehingga 1000, dia dapat fulfill lebih daripada 50%, tapi tak sampai lagi 100% haddul kifayah, itu miskin. Itulah definisi fuqara dan juga masakin yang diijtihadkan oleh para ulama. Agak jumhur lah pandangan ini, agak majoritinya itulah. Walaupun kalau nak cari ustaz mana 50% tersebut dalam nas, memang tak ada kan. Tapi itu akhirnya dengan memahami tentang konteks dan juga teks daripada nas, itulah yang majoritinya memberikan definisi kepada fuqara dan juga masakin. Yang kedua adalah di mana kutip. Di mana kutip ini walaupun ada ditentukan dengan nas kan, yang menyebabkan berlakunya khilaf bila mana ada sumber-sumber harta baru yang tak disebutkan dengan teks-teks hadis. Tentang emas dan perak itu orang tak khilaf sebab ada dalam teks hadis. Tentang zakat pertanian, tentang zakat ternakan, itu tidak dikhilafkan. Tetapi tentang zakat mal mustafad kan, tentang zakat gaji, tentang zakat profesional, itu menjadi khilaf. Sampaikan di Malaysia ni ada lagi satu, dari kalangan 14 buah negeri ni ada satu negeri yang masih belum mengeluarkan fatwa mengatakan zakat gaji itu wajib. Ada satu negeri, saya sebut je lah, negeri Perak. Semua lain tu wajib. Perak belum keluarkan fatwa bahawa zakat pendapatan itu wajib. Zakat pendapatan faham tuan-tuan, zakat gaji, zakat profesional lah. Macam saya ni, meniaga pun tidak kan, menanam pun tidak, berternak pun tidak, tapi setiap bulan dia bayar gaji oleh Bank Islam. Jadi zakat makan gaji macam tu, mal mustafad. Dan orang yang menjadi proponent, orang yang paling menghujahkan kewajipan membayar zakat gaji ini adalah Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam tesis PhD yang beliau submit untuk mendapatkan doktorah di Universiti Al-Azhar yang menjadi masterpiece beliau, iaitu Fiqhuz Zakah. Dalam buku yang hari ini dicetak dengan tajuk Fiqhuz Zakah, fiqh zakat. Kenapa? Sebab balik kepada nas. Dalam persoalan di mana harta apa yang kena zakat, Allah menggunakan teori umum amwal. Khudh min amwalihim sadaqah. Kamu ambillah wahai pemerintah daripada amwal, daripada harta-harta mereka itu sedekah. Sedekah di sini maksudnya zakat. Sebenarnya perkataan sedekah tu rangkumannya besar. Sedekah maksudnya giving away lah, sesuatu yang kita berikan kerana membenarkan Allah Subhanahu wa taala akan balas. Itu sedekah tu. Daripada itulah mafhum ringkasnya. Jadi boleh jadi yang wajib, sedekatun wajibah, iaitu zakat. Tadi pun ayat tentang asnaf 8 tadi pun Allah gunakan perkataan sedekah. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah, Allah guna perkataan sedekah. Masuk juga di bawah perkataan sedekah itu yang sunat. Contohnya apa? Wakaf. Wakaf pun sunat. Dalam hadis yang masyhur yang kita baca, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Bila mati anak Adam, terputus amalan kecuali 3. Salah satunya sedekatun jariyatun, sedekah jariyah. Ulama kata sedekatun jariyah ini wakaf. Sebab yang kita bagi itu ada 2 sedekah tu. Ada sedekah yang hangus, ada sedekah yang bersifat perpetual. Yang hangus apa dia? Orang duduk tepi jalan minta derma kita, dah tak makan 5 hari, kita pun bagi. Hangus tak? Hangus lah. Dia dah pergi beli makanan dah habis. Tapi ada yang bersifat perpetual, yang menjadi kewajipan bagi nazir, wakaf, untuk mengekalkan. Kita bagi tanah, wakafkan kepada Masjid Kota Damansara, untuk benefit Masjid Kota Damansara. Kita ada satu tanah, kita wakafkan. Dan dalam peraturan di negeri Selangor ni, kita pergilah kepada Perbadanan Wakaf Selangor yang telah diturunkan kuasa oleh Majlis Agama Islam Selangor,
sebagai the sole trustee of any wakaf matters mengikut enakmen pentadbiran hal ehwal Islam Selangor. Jadi kita kata kita wakafkan tanah kita, beneficiary-nya adalah Masjid Kota Damansara. Kalau disewakan pun, sewa tu kena datang ke sini sebab kita niatkan ke masjid ini, dan Perbadanan Wakaf Selangor kena hormat benda tu. Dalam kaedah dikata niyatul waqif ka nassi syari', niat orang yang berwakaf itu seperti nas Allah Ta'ala. Seperti mana kita nak kena honor nas Allah Ta'ala, macam itulah the very intention oleh orang berwakaf tu kita patut honor. Salah bagi nazir wakaf tidak honor niat orang yang berwakaf tu, dia kena honor kan. Walaupun zaman dulu tuan-tuan, contoh apa, bila kita bangunkan tanah di Pulau Pinang, Taman Wakaf Siti Aisyah di Pulau Pinang, bila tengok pada deed wakaf, sirah wakaf dia, salah satunya dia kata kena bayar minyak tanah sebuah masjid pematang apa tah di sana. Sebab ini 100 tahun lepas, zaman bil elektrik pun tak ada lagi. Waktu tu nak terangi masjid kena isi minyak tanah. Itu satu. Kemudian hendaklah disalurkan sebahagian hasilnya untuk membaca surah Yasin di Masjidil Haram. Kena buatlah. Sebab dia niat macam tu dulu. Majlis Agama Islam Pulau Pinang kena buatlah. Kenalah salur ke Mekah supaya dapat dilaksanakan apa yang dihasratkan oleh pihak yang berwakaf. Tak payah nak tanya apa pasal Masjidil Haram pula, masjid negeri pun ada. Dah tak boleh sana. Sebab apa? Sebab dia berniat sana, maka perlu dilaksanakan di sana. Jadi itu sedekahun jariyah, dan juga sedekah biasa yang kita lakukan. Jadi Allah menggunakan perkataan amwal sama juga dengan ayat yang mengingatkan kepada kita. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta-harta mereka itu ada hak bagi orang miskin, bagi orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. Bagi orang-orang yang ada kelebihan seperti kita ini, ada hak orang lain. Yang ni yang mustahak tuan-tuan. Ada orang yang dia terperasan, zakat dia ingat fitrah je. Sebab tu kita nak kena remind, zakat ni bukan fitrah je, ada lagi zakat lain. Dan kadang-kadang kita tidak meletakkan kesungguhan. Kan kita kata kita dah potong gaji dah tiap-tiap bulan, dah settle dah tu. Lupa kita bahawa kita ada pendapatan yang kita simpan di sana sini, zakat simpanan. Kan rupa-rupanya isteri kita kat rumah penuh laci barang kemas dah. Kan kita tak perhati, ataupun kita cuma bayar zakat simpanan kita, isteri kita house manager. Tiap-tiap bulan kita bagi RM5,000, tak pernah pakai pun, pergi kedai beli barang kita je bayar dah. RM5,000 dah bagi dah tiap-tiap bulan. Lepas tu membayar dekat kedai pun kita juga. Dia beli shopping online, kredit kad kita. Bila pakai dia punya? Tak apalah, itu uruskan sendirilah dengan rumah kan. Tapi zakat tu, kita sebagai suami lupa nak mengingatkan dia, duit simpanan awak macam mana zakat? Sama juga kalau kita ada unit trust dekat Malaysia ni, unit trust yang mengeluarkan zakat bagi pihak unit holders satu je, iaitu Amanah Hartanah Bumi Putra. Unit trust yang lain semua tidak mengeluarkan zakat bagi pihak unit holders, termasuk yang dikeluarkan oleh anak syarikat kami di Bank Islam, BNB Investment. Dan kita memang nasihatkan, kita beritahu the fund manager tak bayar zakat on behalf of unit holders. It is your obligation to pay your zakat on your unit holders or your units kan. Jadi kalau ada unit trust, itu sama juga apa ni, simpanan di bank. Simpanan di bank, tak ada satu bank pun yang membayar zakat bagi pihak penyimpan, termasuk Bank Islam. Yang Bank Islam membayar zakat setiap tahun itu adalah bagi pihak pemegang saham. Pemegang saham punya portion, bukan depositors portion. Pendeposit dia kena bayar sendiri. Jadi berapa banyak yang ada tu bayar. Ikutlah fatwa negeri masing-masing. Sebab sekarang ni ada 2 fatwa dalam perkara berkaitan dengan zakat simpanan ini. Ada fatwa yang mengatakan balance terendah dalam sepanjang financial period. Kalau tuan-tuan decide untuk bayar zakat pada setiap bulan Ramadan, daripada bulan Ramadan tahun lepas pada sehingga bulan Ramadan tahun ini, ada 5 account bank. Di Bank Islam ada, CIMB Islamic ada, Bank Muamalat ada. Balance terendah tu
dalam tahun tersebut kan, duit tu kan fluctuate, suruh naik, balance terendah. Campur balance di akaun 1, campur balance di akaun 2, campur balance di akaun 3, yang terendah itu cuba tengok lebih pada nisab ke tidak. Kalau lebih daripada nisab, maka wajiblah bayar zakat 2.5%, ataupun siapa yang nak warak lebih lagi 2.575%. Tapi kalau dia bayar bulan Ramadan 2.5% lah, sebab bulan Islam ini 354 hari. Tapi kalau dia mengambil nisab pada setiap bulan Disember, maka kena tambahlah sikit, sebab tahun Masihi lebih panjang 10 hari berbanding dengan tahun Hijrah. Ini siapa yang nak lebih warak lah, walaupun ada fatwa mengatakan kalau tahun Masihi pun bayarlah 2.5% juga, tak ada masalah. Ada fatwa yang demikian. Ada fatwa yang kedua yang kata apa yang ada pada hujung haul, whatever amount yang ada pada hujung haul, sama macam membayar zakat perniagaan. Zakat perniagaan, orang tutup akaun ni setahun sekali kan. Kita nak submit financial statement kepada auditor adalah pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020 contohnya. Jadi whatever items yang ada dekat balance sheet pada tarikh tersebut, itulah yang akan diakaunkan. Dan kita kiralah zakat berdasarkan kepada apa yang ada pada ketika itu. Adalah adjustment yang boleh dibuat. Contohnya pembelian fixed asset yang dibuat pada bulan 12. Fixed asset ni dari sudut syarak dia tak perlu bayar zakat. Macam kalau kita meniaga kereta lah, katakan saya ni penjual kereta, dan sudah tentu saya pun memandu kereta, betul tak? Saya dealer kereta Mercedes, saya pun pakai kereta Mercedes untuk saya. Kereta saya tu kena bayar zakat tak yang saya pakai? Tak kena, sebab itu fixed asset. Benda yang fixed asset tu tak kena bayar zakat. Tapi benda yang kereta Mercedes saya yang lain, yang saya trade, yang orang datang beli dengan saya, itu ada niyatut tijarah. Itu benda yang perlu dibayar zakat. Di atas apa? Di atas profitnya lah. Adalah formula yang tu zakat authorities boleh berikan nasihat kepada saya. Jadi perkara sedemikian tuan-tuan perlu diperhatikan. Saya mulakan tadi, saya kata kita telah bersungguh-sungguh salat, kita telah bersungguh-sungguh puasa, kita bersungguh-sungguh melakukan ibadah haji. Maka salah satunya adalah zakat. Jadi bersungguh-sungguh termaksud memastikan taksiran. Kita telah pun mentaksirkan zakat kita itu dengan betul, supaya terpelihara kewajipan kita sebagai seorang Muslim yang perlu membayar zakat yang menjadi hak kepada orang lain, yang disebut wa fi amwalihim haqqun, kan ada hak orang lain pada harta kita ini. Hadirin sekalian, saya berhenti 7 suku insya-Allah. Antara zakat-zakat harta yang ada adalah apa dia? Yang pertama adalah zakat perniagaan. Zakat perniagaan. Jadi zakat perniagaan ini ada pelbagai. Ada tuan-tuan yang menjadi ahli lembaga pengarah koperasi. Macam mana koperasi nak kena bayar zakat? Kena balik pada apa yang disepakati di antara ahli-ahli koperasi dengan koperasi lah. Kalau dekat dalam konsti ataupun articles ataupun whatever document lah yang mentadbir koperasi tersebut, undang-undang kecil ke, mengatakan koperasi ini wajib membayar zakat bagi pihak ahli-ahlinya, maka perlulah ditaksirkan zakat di atas koperasi tersebut. Tapi kalau tak disebutkan macam tu, siapa yang wajib membayar zakat? Koperasi, bukan orang Islam. Orang Islamnya ahlinya tu. Tuan-tuan masuk koperasi, letak duit 100,000, tapi koperasi ni tak pernah bayar dividen. Ruginya manjang. Kena bayar zakat tak? Prinsipal 100,000 tu lebih pada nisab, itu kena bayar zakat. Itu kena bayar zakat. Itu kekayaan yang perlu dibayar zakat, walaupun tak pernah dapat
dividen. Secara individu itu ni. Sebab tu harta ni patut dikembangkan. Nama kan. Nabi SAW pernah berbicara kepada Asma binti Abu Bakar. Minta maaf, Aisyah binti Abu Bakar, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana Aisyah menjaga Abdullah, anak saudaranya, anak Asma. Jadi ada harta yang ditinggalkan. Ada harta ditinggalkan. Nabi minta supaya harta anak saudaranya itu dikembangkan, diniagakan, supaya hartanya itu tidak dimakan oleh zakat. Supaya harta tidak dimakan oleh zakat. Apa maksud tidak dimakan oleh zakat? 100,000 bayar zakat 2.5%. Berapa? 2,500. Tinggal 97,500. Datang tahun kedua, lebih pada nisab lagi, potong lagi 25%. Itu yang dimaksudkan dimakan oleh zakat. Macam mana cara untuk kita counter benda tu? Kembangkan. 100,000 itu patut diniagakan, patut dilaburkan, dan patut berusaha untuk mendapatkan return yang lebih daripada 2.5%, supaya kita boleh dapat something yang lebih daripada zakat, lebih daripada jumlah yang patut dizakatkan. Satu, zakat perniagaan. Yang kedua adalah zakat gaji dan juga pendapatan. Ini pandangan jumhur pada hari inilah. Saya dah sebut tadi, ada lagi fatwa kata tak wajib. Saya cuba memahami juga kenapa fatwa tersebut tak wajib. Saya pergi bertanyalah dengan sahabat-sahabat di Perak. Jadi dimaklumkan ahli-ahlinya merasa prihatin kalau mengatakan, bila fatwa mengatakan wajib, maka berdosalah kepada orang-orang yang tidak melakukannya. Sedangkan zakat gaji ini adalah sesuatu yang tidak wajib nasi, secara nas. Tak ada teks macam emas perak, jelas allazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Kan ayat Allah Taala pun sebut kecaman orang yang menyimpan emas dan peraknya. Fatukwa jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Nanti akan distracker dia dengan belakang dia, punggung dia. Dengan apa? Dengan apa yang disimpan. Hadza ma kanastum li anfusikum, Allah Taala kata. Ini yang kamu duk kedekut sangat dulu. Duk simpan emas perak tak bayar zakatnya. Di tracker nanti belakang dia dengan menggunakan emas dan perak yang dia enggan untuk bayar zakat. Jadi emas perak jelas ada teks mengatakan emas dan perak. Tapi gaji tidak ada teks begitu, tetapi dikeluarkan pendapat jumhur mengatakan wajib kerana memahami deduce kan pandangan tersebut konteks amwal tadi, mal yang Allah sebut dalam ayat khudh min amwalihim dan juga wa fi amwalihim. Kalau kita cuba banding seorang CEO yang gajinya 50,000 sebulan kan, sebuah syarikat gajinya 50,000 sebulan, dengan seorang petani di Kedah yang menanam padi. Petani ni yang mutawwa', yang wara' ni, yang nak jadi seorang muslim yang benar-benar mutadayyin ini, pergilah tanya ustaz, saya tanam padi, kena bayar zakat tak? Zakat pertanian jelas ada dalam nas. Berapa bayaran dia? Sama ada khumus ataupun usyur, 1/5 ataupun 1/10. Apa beza dia antara 1/5 1/10 ni? Tengok dia punya irrigation, macam mana dia airi pokok dia tu. Kalau dia mengairi pokok dia tu bergantung kepada Allah Ta'ala, hujan je turun yang mengairkan, tak ada pun ikhtiar individu dia nak kena korek parit dan sebagainya. Yang tu khumus, kena keluarkan 1/10, 1/5. Kalau dia kena usahakan dapat air supaya air tu boleh mengairi pokok dia, maka itu 1/10. Jadi pakcik ni yang warak ni dapat 10 guni, dia pun bawa lah seguni pergi lembaga zakat nak bayar zakat. Sedangkan dia tak kira pun. Kadang-kadang petani hari ini dia pun tak buat sendiri dah. Yang tabur benih pun orang lain, yang baja pun orang lain.
Kan CEO tadi masuk pejabat setiap hari tu gaji 50,000, dia boleh divide kepada 30 hari, boleh kira berapa gaji sehari. Pakcik tadi tak pernah kira setiap hari dia masuk bendang tu berapa gaji sehari. Yang dia tahu dapat 10 guni, bayar zakat segudi. Jadi adilkah? Ini keadilan Islam. Untuk orang yang petani sedemikian, oleh kerana ada nas tentang zakat pertanian, dia melakukan tindakan sebegitu. Tetapi seorang yang gajinya 50,000 tak payah bayar zakat kerana tidak ada nas kata zakat pendapatan wajib. Inilah perspektif Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam tesis PhD beliau. Jadi zaman berkembang. Barangkali pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu, tidak ada secara teks begitu, sebab zaman itu sistem penggajian pendapatan profesional begitu tidak ada. Hatta tentera-tentera Islam pada ketika itu pun ada gaji tak? Bandingkan dengan angkatan tentera Malaysia hari ini, Jeneral 4 bintang 3 bintang tu ada gaji tak? Ada gaji. Tentera Islam pada ketika itu pergi perang tak ada gaji, pergi atas dasar fi sabilillah, dan kalau dapat ghanimah maka balik nanti adalah diagihkan portion ghanimah daripada harta rampasan perang. Tapi pada hari-hari dia berada dalam peperangan tersebut tak ada gaji, dia pergi atas dasar fi sabilillah. Samalah juga pergemangan macam Umar Al-Khattab. Fiqh Umar ni tuan-tuan menarik kan. Saya kalau ada ustaz boleh mengajar, Tuan Haji carilah kan, mengkaji pemikiran Umar. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ni seorang mujaddid lah, banyak pandangan-pandangan, bukan sahaja dari sudut politik, dari sudut pentadbiran, dari sudut pandangan fiqh, termasuk yang berkaitan dengan zakat. Umar Al-Khattab orang yang mengenakan zakat kuda. Kalau tengok dalam teks fiqh dengan nas, zakat apa yang ada? Binatang ternak, jamal, unta, ghanam, kambing, kemudian lembu, bakarah. Kuda tak masuk. Ni Tuan Haji Fadil hantar kat saya ni, ada orang tanya pasal peternakan ayam ni. Ayam lagi tak disebut kan, ayam lagi tak disebut. Jadi kalau yang tiga ni, unta, lembu, ghanam, jelas atas 40 ekor contohnya, seekor keluarkan kan. Itu ada pengiraan dia yang dengan nas. Kuda tak masuk. Kenapa kuda tak masuk? Ini ulama bincang. Tapi pada zaman Umar nak mengenakan zakat kuda. Umar mengenakan zakat kuda, satu benda yang tak dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Umar memahami realitinya. Fiqh yang semasa untuk zamannya. Zaman Nabi tak disebut zakat kuda, sebab kuda digunakan sebagai alat peperangan. Zaman Umar, zaman Islam berkembang. Bahkan Umar ini Abul Futuhat, bapa pembukaan negara-negara Islam. Kan Islam berkembang, bukan lagi duduk di bumi Hijaz. Bukan Islam pada zaman Umar bukan hanya bumi Hijaz, bukan hanya Makkah dan Madinah. Islam zaman Umar bukan hanya Jazirah Arabiah, bukan hanya semenanjung tanah Arab. Tetapi Islam zaman Umar dah berkembang ke timur dan juga ke barat. Jadi dengan berkembang itu sampai ke tempat di mana ada orang yang kuda telah menjadi satu industri yang komersial, diternak, dijual dan sebagainya. Maka adakah wajar untuk mengatakan dia tak perlu bayar zakat? Kuda satu jenis binatang yang tak perlu dizakatkan kerana tak disebut dalam nas. Maka pada Umar, orang yang faham tentang syariah ini, Umar memerintahkan supaya dibayar, dikenakan zakat termasuk ke atas kuda. Jadi samalah zaman sekarang, mungkin ada new class of assets, ada aset-aset baru yang tak disebut tapi hari ini menjadi kekayaan. Contoh cryptocurrency. Sekarang kita bayar zakat atas wang simpanan yang ada dekat dalam bank, dinisbahkan kepada az-zahab wal fiddah,
Nisabnya pun dikira dengan nisab emas dan perak. Sekiranya duit simpanan kita itu melebihi daripada nisab emas dan perak ditentukan oleh autoriti zakat, maka kenalah bayar zakat. Jadi dinisbahkan pada emas dan perak. Ini kalau di peringkat antarbangsanya dibahas oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami Jeddah tahun 80 lebih, dulu 80-an, tentang the paper money itu. Sebab zaman dulu fatwa sedemikian lebih mudah, sebab satu ketika semua paper money, duit kertas ini adalah merupakan representative money. Dia mewakili value of gold. Ini yang berlaku sejak daripada selepas Perang Dunia Kedua. Ada Bretton Woods Conference, yang mana antara persetujuan pada ketika itu adalah US mengeluarkan Federal Reserve, US keluarkan paper money, dia kena back by gold, kan? Dan itulah yang berlaku percetakan wang dan sebagainya pada peringkat awal. Tiba-tiba Presiden Nixon dismantlekan resolution tersebut. Federal Reserve cetak duit bukan lagi back by gold. Jadi duit yang ada pada tangan kita, termasuk US dollar sekarang, sudah tidak ada intrinsic value, dah tak ada nilai sebenar pun. Yang menentukan adalah legal tender, keputusan monetary policy setiap negara, dan kemudian nak tentukan apa exchange rate di antara currency negara ini dengan negara sana. Ada faktor-faktor seperti trade dan sebagainya yang menentukan pricing duit tersebut. Tetapi walaupun realitinya begitu, Majma' Fiqh sebagai Majma' Fiqh ni bawah OIC, Organisation Islamic Countries, ada wakil-wakil negara Islam duduk kat dalam dia. Malaysia biasanya diwakili oleh pengurusi Muzakarah, Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan, ataupun sekarang nama baru dia Muzakarah MKI, Muzakarah bagi Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam. Dia wakil Malaysia dalam tu. Buat resolusi, qarar, mata wang kertas perlu dibayar, dan ia boleh menjadi zakat, boleh, hukum zakat terpakai juga walaupun dia bukan lagi back by gold, tidak lagi disandarkan kepada emas pada masa sekarang. Itu resolusi dan dipakai di Malaysia pun baik. Jadi itu perkembangan lah, berkembang. Maka kerana itu benda yang macam cryptocurrency, walaupun di Malaysia pun tidak disahkan lagi, tak diterima pun oleh autoriti kewangan. Bahkan orang-orang yang gairah pasal cryptocurrency pun dah tak gairah lagi dah. Kan dulu saya tanya lagi, Ustaz, cryptocurrency ni currency ke komoditi? Dia mata wang ke dia komoditi? Pandangan majoriti pakar-pakar syariahnya, dia bukan mata wang, dia komoditi. Jadi kalau komoditi boleh invest tak? Kalau di syariah compliant boleh dah invest. Jadi tapi dia bukan mata wang. Itu pandangan majoriti pakar-pakar syariah. Dia hanyalah assets, komoditi, class of asset. Jadi yang tak gairah tu sebab apa? Contoh tak tengok minggu lepas, dikeluarkan bahawa orang ada kerugian 190 juta. Itu cumulative numbers di kalangan penggemar cryptocurrency ini. 190 juta losses di Malaysia. Itu figure official yang dikeluarkan oleh kerajaan. Tapi kalau orang ada cryptocurrency, duit dia tu, harta kekayaan dia dah translate dalam bentuk cryptocurrency, kena bayar tak zakat? Kenalah bayar zakat. Ini bentuk aset baru, dan begitu jugalah yang lain-lain. Mungkin ada aset-aset yang baru yang perlu dikeluarkan zakat, yang perlu kita perhatilah satu persatu. Baik. Zakat caruman berkanun. Ini berkait tuan-tuan. Air sinar. Okey, EPF, apa hukum zakat tentang EPF? Fatwa di Malaysia mengatakan sepanjang duit kita duduk dekat dalam EPF itu, kita tak wajib bayar zakat. Sepanjang duit kita berada dalam EPF, tak wajib bayar zakat. Ini kita kena mencarum kepada EPF sebagai sesuatu yang bersifat statutory di Malaysia ni. Sesiapa yang bekerja, Akta EPF mewajibkan kita mencarum, mewajibkan majikan kita pun mencarum.
untuk kita, kan? Itu kewajipan. Jadi bila kita boleh keluarkan, nombor satu, ada pengeluaran daripada akaun 2 yang diizinkan, kan? Diizinkan hatta berkembang sampai ke peringkat nak pergi haji pun boleh keluar sekarang ni. Ataupun boleh keluar untuk mengurangkan hutang rumah pun boleh. Fatwanya, sepanjang duduk dalam EPF tak wajib bayar zakat, sebab salah satu daripada syarat zakat adalah mesti ada milkut tam, mesti ada full ownership, milik penuh. Duit dekat dalam EPF milik siapa? Duit saya dalam EPF, katakan adalah 100,000. Duit siapa tu 100,000 tu? Saya. Boleh ke kerajaan nak ambil duit tu? Tak boleh. Tapi boleh tak saya nak withdraw? Pun tak boleh. Bila boleh withdraw? Umur nak withdraw sepenuhnya umur 55, kan? Barulah boleh jadi OKB, orang kaya baru. Itulah istilah dekat pejabat, kan? Bila ada kawan yang dah umur 55, kita kata ni OKB dah ni, boleh belanja makan, kan? Sebab dia boleh withdraw duit sepenuhnya daripada EPF. Jadi walaupun duit saya tak payah bayar zakat, sebab saya tak ada milkut tam ke atas duit tersebut. Saya tak ada milik sempurna. Maksud milik sempurna adalah saya mula ada wewenang. I have full discretion to manage the fund. Saya tak ada full discretion. Nak pergi ambil pun tak boleh, kan? Nak pergi ambil pun tak boleh. Macam hari itulah polemik air sinar tu, kan? Parti politik push. Jadi ada orang yang tak nak bagi, dia kata, kan, ini mandate asal ditubuhkan EPF adalah untuk menjamin kehidupan di hari tua. Orang yang nak lawan pula dia kata apa? Nak buat apa tunggu hari tua? Sekarang pun dah tak terjamin. Bagilah sekarang. Itu orang yang nak suruh duit tu diizinkan keluar hari ni. Nak tunggu senang pada hari tua, sekarang penuh dengan kesusahan, bagilah keluar hari ni. Jadi itu debate dia lah, tak apa. Baik. Jadi yang wajibnya fatwa di Malaysia adalah bila kita mula ada milkut tam. Bila kita keluarkan, termasuk keluarkan untuk bayar rumah. Walaupun sebenarnya bila kita mula wajib bayar zakat, saya ambil duit saya 100,000 daripada EPF untuk settlekan hutang rumah saya pada tarikh semalam 20 berapa semalam? 22 ya? 23 semalam duit tu saya tak dapat pun. EPF tak kredit kat saya pun, dia terus kredit ke bank saya. Masuk akaun bank saya untuk settlekan hutang rumah saya. Sebenarnya semalam saya belum wajib. Saya cuma wajib bayar zakat ke atas withdrawal EPF saya itu secara hukum selepas cukup haul. Haulnya bila? Setahun daripada sekarang. Semalam cuma cukup nisab. 100,000 tu lebih daripada nisab, tapi haulnya belum. Haulnya setahun daripada sekarang. Tetapi fatwa menasihatkan eloklah bayar pada ketika mana dikeluarkan. Takut-takut sekarang setahun lepas sekarang dah lupa dah nak bayar. Sebab duit pun tak masuk akaun saya, masuk akaun bank. Jadi itu tuan-tuan. Saya mula daripada awal tadi, saya kata kita jaga sembahyang, kita jaga puasa. Ini zakat. Benda yang kita kena jaga juga. Kadang-kadang kita terlepas. Kita duk teringat withdraw duit tu untuk bayar settlekan hutang rumah kita saja. Tapi apakah implikasi zakat terhadap apa yang kita keluarkan? Samalah air sinar. Fasa nombor 1 dulu, orang-orang yang dianggap sebagai B40, bawah gaji bawah 10,000 ke apa, boleh keluarkan. Sekarang ni semua orang diizinkan untuk dikeluarkan. Dan ada orang keluar pergi tambah saham lagi. Dia keluar EPF pergi beli saham. Jadi ada implikasi zakat terhadap pengeluaran tersebut. Dan begitu jugalah yang lain-lain tuan-tuan sekalian, bila mana dia mencukupi syarat wajib zakat. Jadi seperti mana saya sebut, saya nak berhenti 7 suku dah terlebih dah tuan-tuan. Saya cuma nak rumuskan yang akhir, selain daripada zakat ini adalah kewajipan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan zakat ini untuk diri kita. Nas kata tutahhiruhum, menyucikan. Tapi satu lagi sebenarnya dia alat ekonomi. Alat
redistribution of wealth, agihan semula ekonomi. Realiti dalam masyarakat macam itulah. Ada orang senang, ada orang miskin. Tak payah sembang lah. Kalau siapa-siapa cerita dia nak menjadikan kemiskinan sifar, tak payah sembang lah. Kan? Kemiskinan ni tetap akan ada pada bila-bila masa. Sekarang ni bukan setakat ada fakir, ada miskin, sekarang dah ada mudah miskin. Kan? Dengan keadaan sekarang, zakat autoriti lagi lah. Orang yang sebelum ni, sebelum COVID-19 bukan miskin, bukan asnaf, sekarang dah jadi asnaf. Dah ada jadi asnaf. Jadi zakat ni redistribution tool, agihan semula. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddi ila fuqaraihim. Diambil daripada yang kaya dan dikembalikan kepada yang miskin. Dan ini menjadikan masyarakat harmoni, tuan-tuan. Tidaklah kelompok-kelompok yang Allah uji dia dengan nasib yang kurang baik, menyimpan rasa hasad, dengki, kan, dan tidak tenang kepada kelompok yang memerlukan. Dan sebenarnya secara nas juga, kita yang mengeluarkan zakat ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan. Saya yakin tuan-tuan dapat merasainya, kan. Bila bayar zakat fitrah pun dah cukup dah. Bila Tok Amel kita tu baca doa, mendoakan kita, kan, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebaikan, mengembalikan, menggantikan dengan apa yang lebih baik di atas apa yang kita bayar. Walaupun kadang-kadang bila duk fikir tak banyak mana pun aku bayar, kan. Bayar RM7, anak 4 orang, isteri seorang, RM42 je pun. RM42 anak minta pizza Domino pun dah RM40 dah. Nah, yang kita duk bayar tu RM42 tu zakat fitrah pada tahun tersebut, tapi mendapat doa itu pun telah memberikan ketenangan. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah sekadarnya untuk pada pagi ini. Mudah-mudahan dalam masa yang singkat ini, walaupun dalam keadaan tidaklah tersusun, tetapi bolehlah sedikit sebanyak menyuntikkan pemikiran kepada kita tentang salah satu daripada rukun Islam bagi diri saya ini, bagi diri kita ini. Jadi soalan yang Tuan Haji Fadil sebut ni, orang yang bela ayam secara komersial ni, dia bukan zakat peternakan, dia ni zakat perniagaan, kan. Zakat perniagaan, jadi tak payahlah nak kira secara ternakan. Kita kira dia secara zakat perniagaan. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwaratal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala siyami wa qiyami Ramadan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.